Baik, terima kasih masih lagi setia bersama Assalamualaikum. Kalau selesai tadi bersama sahabat saya Ola Nordin, sekarang bersama saya Herman. Kita nak berbicara tentang ini penting ni, wawasan dan hala tuju pengerusi Mawib baru. Ini mungkin ramai dah tahu siapa pengerusi Mawib yang baru, tapi mungkin ramai yang tak tahu lagi. Jadi kita tampilkan khas eksklusif di Assalamualaikum pada pagi ini, tidak lain tidak bukan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar selaku pengerusi Mawib yang baru. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Datuk? Adi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Datuk, saya sebagai alumni UIA saya tumpang bangga. Okay. Sebab Datuk juga selaku Presiden UIA dan kini menjawat jawatan pengerusi Mawib yang baru. Jadi kita nak berbicara tentang vision matlamat Datuk sebagai chairman kepada Mawib kan. Jadi soalan saya pertamalah, bila ialah menghadap tuanku, mungkin ada nasihat tuanku tentang ialah dalam menerajui Mawib ni, bagaimana, apa nasihat titah tuanku sebenarnya? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya ingin merafak sembah junjung kasih kepada Kepeduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong atas perkenan Tuanku Agong memberi kepercayaan kepada saya untuk mempengerusikan sebuah agensi agama Islam yang paling terbesar di Kuala Lumpur ini atau di Malaysia dalam konteks melestarikan pengurusan agama Islam dalam pelbagai bentuk, sosioekonominya, zakatnya, agama Islamnya, syiarnya, dakwahnya, pelajaran dan sebagainya. Ini dalam pertemuan dengan Tuanku Agong pada 17 hari bulan 2 baru ini, di antara mutiara nasihat Tuanku Agong banyak sekali yang boleh saya kongsi dengan penonton sekalian. Antaranya, Tuanku Agong menitahkan supaya saya melihat kepada dua perkara yang paling utama, iaitu cuba memutihkan, cuba memurnikan pengurusan agensi ini secara yang terbaik mungkin dari segi auditnya, dari segi governance-nya, dari segi kepatuhannya. Sebab agama Islam ini agama yang suci, yang mulia. Perlu diurus secara yang paling tinggi standardnya. Betul. Tak bolehlah agama itu tinggi, ya'lu, tapi pengurusannya itu rendah, yadnu, rendah. Jadi itu satu konsep yang Tuanku Agong titah kepada saya. Yang keduanya, Mawib ini mesti dilihat dapat membantu seramai mungkin asnaf di kawasan Kuala Lumpur, di Labuan dan juga Putrajaya. Jadi Tuanku Agong amat prihatin dengan kemaslahatan dan kesejahteraan ramai rakyat kita, masyarakat Islam juga bukan Islam di kawasan Kuala Lumpur dan Labuan dan seumpamanya, supaya Mawib menjadi burung yang terbang di atas, yang melihat apa yang berlaku di bawah. Bukan lagi secara dipanggil zero ground, kalau boleh yang high ground. Itu saya punya pemahaman daripada titah tuanku, supaya dapat menjantuni, menapasi, menjantuni dan juga follow up, follow through kepada kesejahteraan asnaf yang ada di wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan sebagainya. Ya. Baik Datuk, maksudnya sebaik saja dimaklumkan tentang pelantikan Datuk sendiri sebagai pengerusi Mawib, apa dan dititahkan ataupun dinasihat oleh Agong pelbagai perkara. Apa perkara pertama mungkin yang Datuk rasakan, I want to do this is my short term atau long term plan for Mawib? Pertamanya, saya tidak menjangka untuk dibuat pelantikan bagi ini. Jadi selepas menghadap Kepeduli Yang Maha Mulia Tuanku Agong, pada besok harinya saya telah berjumpa kunjung hormat kepada pejabat menteri kita yang berhormat Senator Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dan beliau telah banyak memberi nasihat kepada saya yang padat, yang syarat apa yang perlu dilakukan. Jadi saya combinekan antara titah Tuanku Sultan, Tuanku Agong dengan Yang Berhormat Menteri, dan juga saya punya visi sendiri, iaitu tidak ada perbezaan antara nasihat-nasihat ini, kerana fokus sekarang zaman COVID-19 ini iaitu bagaimana kita melakukan perkara yang baru untuk mencapai keputusan yang baru. Sebab tidak boleh kita melakukan perkara yang sama selama ini untuk mengharapkan keputusan yang baru. Jadi itu satu perkara yang tak logik. Mana we cannot expect to achieve something new by doing the old thing over and over and over. Jadi kena ada keberanian dan kebijaksanaan zaman. Zaman sekarang dah berubah, landscape dah berubah, lain padan, lain belalang kan dalam bahasa pepatah. Jadi saya ingin melihat satu pendekatan yang baru. Landscape yang baru dengan
kengkangan yang baru mungkin ataupun kekuatan yang baru, kekuatan teknologi, Ya, betul. kekuatan social media, Media sosial, betul. kekuatan yang belum kita ceburi selama ini. Jadi pendek katanya, melakukan perkara yang baru untuk mengharapkan keputusan yang baru dan bukan melakukan perkara yang lama yang kita dah biasa untuk mengharapkan keputusan yang baru. Tak mungkin berlaku. Betul. Ya. Kena bersesuaian seiring dengan perkembangan zaman dan sebagainya. Datuk dikenali sebagai figura pakar kewangan Islam, Islamic banking dan sebagainya. Jadi macam mana Datuk mengaplikasikan ketokohan kepakaran Datuk dalam menerajui mawib? Alhamdulillah, saya rasa mawib ni secara kasarnya dia bukannya pengurusan yang berbentuk pengurusan agama Islam secara teknikal. Dia pengurusan pentadbiran. Dia pengurusan keuangan. Dia pengurusan governance. Dia pengurusan human resource. Dia pengurusan yang berbentuk ekosistem. Jadi sebab itu dalam pengalaman saya di kewangan Islam di dunia dan juga di Malaysia, saya banyak belajar bagaimana menguruskan ekosistem. Ekosistem tu yang saya rasakan, saya nak tekankan bahawa dengan kepercayaan diberikan, dengan perkenan Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Putra Agong, saya rasakan ekosistem tu yang perlu diapungkan balik. Sebab kita banyak dotted line dalam masyarakat kita. Line sini, line sini. Jadi kenapa kita tak consolidate, kita satukan balik. Ini dengan ilmu saya adalah sekitar dalam bidang keuangan, pengalaman pengurusan dalam syarikat saya sendiri, saya rasakan bahawa ekosistem tu yang perlu. Misalnya tentang zakat kan. Jadi kita nak agihkan tu mudah. Betul. Kita ada jumpa asnaf, kita bagi zakat, bulan depan kita bagi dan di mawib pun kita banyak bagi. Tetapi bagaimana kita ada satu ekosistem mengeluarkan mereka daripada golongan fakir atau miskin atau riqab dalam masa 3 tahun, 5 tahun, ada perancangannya. Jadi kena ada tagging, kita ada ekosistem. Jadi ekosistem ini adalah syariah. Syariah kita ni bukannya berbentuk individu hukum halal haram. Agama Islam tak akan berkembang kalau berbentuk halal haram semata-mata. Dia perlu pada ekosistem counselling. Bila nak bagi wang zakat contoh, kenapa tidak ada counselling? Penggunaan wang tersebut, janganlah guna wang zakat untuk benda-benda yang sepatutnya. Kalau beasiswa pendidikan, bagaimana kita memberikan motivasi, ada award dan sebagainya. Jadi ekosistemlah yang kita rasa perlu dalam konteks hari ini, dan kewangan di Malaysia ni ada ekosistem risiko, pelaburan, pembentukan ekonomi baru. Kewangan ada ekosistem yang baik. Jadi mawib pun tidak beza dengan sistem kewangan yang ada di Malaysia dan luar negara. Ekosistem merupakan nadi kita dan kita pun ada ekosistem. Sebagai manusia, Allah Subhanahu menjadikan kita roh, jadikan kita akal, jadikan kita ilmu, ada emosi, ada keluarga, ada masyarakat. Jadi itulah ekosistem yang perlu ditadbirkan, dan mawib alhamdulillah satu ekosistem yang cukup besar. Kita ada berbagai-bagai fokus, even dalam skim zakat pun ada 30 bentuk skim. Ada pendidikannya, beasiswanya, pada riqabnya, kepada usahawan, kepada warga emas, kepada orang sakit, kepada rumah yang roboh. Berbagai-bagai perkara yang boleh kita masukkan dalam skim asnaf zakat ini. Baik Datuk, apa Datuk jangkakan cabaran ataupun mungkin transformasi ataupun apa yang mungkin visi Datuk dalam masa terdekat ni, apa yang dilihat perlu dilaksanakan sebaik mungkinlah contohnya, ataupun your short term mission ataupun challenges yang Datuk rasa Datuk akan depani? Banyak cabarannya. Jadi alhamdulillah saya dan rakan-rakan saya ahli-ahli majlis yang diperkenankan oleh Tuanku Agong, mereka adalah orang yang berkaliber, orang yang berkredensial dalam masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan ada track record yang lama. Jadi dengan kerjasama ahli majlis dan juga pengurusan kanan, kita cuba mengenal pasti. Yang pertamanya dia panggil the heat map, peta panas. Apakah masalahnya, ataupun dalam bahasa lain, bahasa pengurusan, the pin points, titik-titik kecederaan, pin kan, kesakitan. Jadi itu yang pertama. Jadi untuk kita pun kita kena faham dekat mana kita punya sakit, demam dan sebagainya. Jadi dalam sebuah organisasi kita akan lihat dekat mana adanya pain point dalam organisasi tersebut. Sumber manusia, kewangan, pengurusan, kepatuhan, governance dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya untuk cepat-cepat masuk dalam masyarakat. Jadi kita tidak boleh tangguh, mungkin serentak dalam konteks kita nak melestarikan, mengharmonikan, memurnikan organisasi. Tidak boleh kita berlengah untuk masuk dalam masyarakat
bukan masuk mengagihkan, itu paling mudah. Ya. Mengekosistemkan. Okey. Jadi itulah cabaran yang kita dapat, kita nak ekosistemkan, dan saya telah beritahu kepada rakan-rakan di Mawib supaya mewujudkan komuniti Mawib. Maknanya setiap penerima sumbangan Mawib, mereka adalah keluarga kita. Oh. Jadi mereka ada nombor 0001 contohnya. Jadi kita binakan balik komuniti Mawib, dan mereka bersama kita daripada sekolah rendah mendapat zakat sampai ke universiti, kita boleh trace mereka. Dan itu mereka komuniti. Jadi kita alukan komuniti pembayar zakat dan juga penerima zakat. Jadi kita createkan apa yang dinamakan sebagai komuniti Mawib. Jadi our own community dalam konteks Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Menarik sekali. Orang kata memasyarakatkan Mawib teruslah. Betul. Ataupun memawibkan masyarakat dan sebagainya. Baik, banyak lagi persoalan yang kita akan ajukan kepada Datuk Muhammad Daud. Kita berehat sebentar. Kita jumpa balik selepas ini dalam Assalamualaikum. Masih lagi bersama Assalamualaikum. Kita masih lagi bersama orang kata tokoh kewangan Islam, academician, insan tosoho lah saya katakan, yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar selaku pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, seorang figura yang bagi saya begitu saya sanjungilah. Lebih-lebih lagi ketika beliau menjawat jawatan Timbalan Rektor UIA dulu. Datuk, dalam Mawib kita tahulah Mawib sentiasa di orang kata associatekan dengan Pusat Pemerintah Zakat PPZ. Jadi apa misi Datuk untuk memastikan PPZ Mawib akan terus bergerak ke hadapan? Alhamdulillah, dalam konteks Mawib kita ada dua agensi. Yang pertamanya agensi kutipan zakat, iaitu PPZ Mawib. Mereka ditugaskan untuk mengutip dan juga memudahkan masyarakat Islam untuk membayar zakat, sama ada secara yang fizikal atau secara yang maya dan sebagainya. Kita ada berbagai-bagai pusat kutipan zakat, sama ada zakat harta atau zakat fitrah dalam konteks Ramadan. Kita ada juga Baitul Mal, jawatankuasa Baitul Mal di peringkat Mawib untuk menentukan polisi dasar kita untuk membahagikan atau mengagihkan zakat kepada masyarakat. Mungkin ramai tidak tahu, mereka melihat PPZ itu sebagai segala-galanya. PPZ tidak pernah mengagihkan zakat. Tugas mereka fokus bagaimana untuk menjanakan sumbangan zakat sebanyak mungkin. Tetapi tugas memberikan zakat atau mengagihkan zakat tugas jawatankuasa Baitul Mal yang saya sendiri mempengerusikan. Jadi kita akan mesyuarat setiap kali sebulan untuk membahagikan wang-wang zakat kepada asnas secepat mungkin dan seimpak mungkin. Seimpak mungkin. Itu yang penting. Sebab itu kita perlukan data, kita perlukan pengukuran impak, kita perlukan kajian. Kalau di Labuan kita akan buat kajian rumah mana yang sudah teruk, perlukan untuk pembaikan atau bina rumah baru. Ada tim kita di Labuan pergi buat kawalan siasatan sebagainya. Di kawasan Kuala Lumpur kita tengok anak-anak kita daripada sekolah rendah, menengah, kolej dan universiti ada sahaja sumbangan kita. Jadi contohnya tahun lepas 2020 kita telah membelanjakan hampir 707 juta untuk agihan zakat. Itu satu jumlah yang besar. Bandingan 2019 sebanyak 631 juta sahaja. Ada peningkatan yang agak, mungkin zaman COVID-19 ramai orang nak berzakat mungkin. Kita alu-alukan dan kita terima kasih kepada pembayar zakat. Dalam konteks secara bulanan ni kita duk bayar kepada berpuluh ribu anak-anak muda kita di sekolah rendah, menengah juga cover di universiti. Tahun lepas kita telah membelanjakan sebanyak 105 juta setahun. Maknanya setiap bulan tu ada sahaja sumbangan yang kita berikan. Jadi ini perkara-perkara yang sedang berlaku dan fokus di masa hadapan bagaimana kita nak pertamanya kita nak tambahkanlah peningkatan zakat tu. Jadi kita buat kempen, kita buat kursus-kursus. Sebab ramai orang mungkin tak sedar kewajipan bayar zakat lagi. Ramai lagi mungkin di masyarakat Islam, di korporat, di individu yang rasa zakat tak penting. Umrah penting, haji penting, puasa penting, semayang penting. Tapi zakat ni biar kurang dululah. cakna sikit. Kurang cakna sikit. Jadi kita nak cuba menambahkan peningkatan dakwah dalam sosial media, dalam TV dan sebagainya, sebab banyak lagi poket-poket masyarakat Islam yang belum dizakatkan lagi. Itu fokus yang pertama. Yang keduanya, satu agihan yang konsisten
kepada asnaf zakat. Yang ketiganya promosi lah. Mungkin orang tak tahu apa yang Mawib atau Baitul Mal buat. Jadi kita juga kata apa zakat buat. Sedangkan kita setiap hari ada sahaja, setiap bulan, setiap hari ada pemberian kepada asnaf di kawasan Kuala Lumpur, di Labuan dan Putrajaya. Banyak sekali pelbagai skim yang ada dalam Mawib ini, dan kita akan cuba apungkan, kita cuba kongsi dengan masyarakat dalam masa yang terdekat ini. Ya. Datuk, secara peribadinya saya follow Datuk di Instagram. Okey, saya lihat Datuk agak aktif di social media. Jadi macam mana Datuk nak incorporatekan ataupun manfaatkan social media dalam Mawib dan segala inisiatif dan kempen? Jadi saya rasa pengurusan kanan Mawib mereka terpaksa menubuhkan satu jalan kuasa media sosial yang mungkin lebih canggih lah. Lebih efektif Ada kepakaran, ada keilmuan yang tinggi untuk masuki bidang ini, sebab bidang ini adalah bidang milenial, bidang orang baru, orang remaja, netizen. Betul. Netizen satu kekuatan baru dalam masyarakat. Saya rasa kekuatan, bukan kelemahan, kekuatan. Jadi Mawib perlu mengupayakan bidang media yang berbentuk social media. Media ini mesti berjalan 247. Walaupun kita tidur malam, media berjalan, memberikan hebahan, membuat petikan-petikan Al-Quran, As-Sunnah, apa yang kita mesyuarat dalam meeting untuk dikongsi dengan masyarakat. Jadi media mestilah benda yang sentiasa hidup, bukan bermusim. Bukan ada masa-masa, setiap hari, setiap masa ada upload yang kita kena lakukan. Kerana masyarakat dahagakan informasi. Dahagakan maklumat, berita-berita baru. Kalau tidak ada berita baru, dianggap sebagai bad news. Betul tak? Dalam media, tak ada berita, silent adalah bad news. Sedangkan dia mungkin berita baik, tapi the absent, berita dianggap sebagai bad news. So kita kena betulkan bad news dalam masyarakat. Betul. So Datuk turut akan meletakkan kepentingan sosial media ni dalam Mawib sendiri. Datuk, kebelakangan ni lah kita lihat ramai banyak NGO ataupun orang perseorangan menyalurkan bantuan terus kepada masyarakat yang memerlukan dan diviralkan dan sebagainya. So macam mana Datuk melihat Mawib sendiri perlu ada cara terbaik untuk pastikan hebahan tu sampai kepada masyarakat, melihat inisiatif kempen Mawib semua diketahui umum lah. Alhamdulillah. Utamanya bagi pihak Mawib, kita meraihkanlah setiap pihak dan individu dan golongan yang berlumba-lumba membuat perkara kebaikan. Fastabiqul khairat. Itu merupakan sunnatullah. Orang yang buat baik, kita kena buka ruang. Wa ma 'alal muhsinina min sabil. Firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekatan kepada orang yang nak buat baik. Malah kita perlu lebih kreatif. Lebih kreatif kita, lebih baik masyarakat mendapat manfaat. Dalam konteks Mawib, kita akan bekerjasama dan kita akan sentiasa menjantuni mereka yang ingin membuat kebajikan, dan kita akan terus menggandakan usaha-usaha kita, promosi kita kepada apa sahaja yang kita lakukan. Mungkin kita akan buat secara laporan bulanan, agihannya, taburannya, dan juga komuniti Mawib yang saya sebut tadi. Kita akan isytiharkan, kita sudah ada 100,000 anggota ataupun komuniti Mawib. Contohnya lah di kalangan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, usahawan kita dan sebagainya. Jadi kita akan serial numberkan komuniti Mawib ini, supaya itu benda yang real, benda yang ada datanya dalam masyarakat. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita harap masyarakat dapat melihat bahawa agensi kerajaan, agensi Mawib ini, mereka juga bekerja sepanjang malam, sepanjang waktu. Kita bercakap hari ini, rakan-rakan Mawib berada di semua tempat, membuat kajian masjid yang bocor, surau yang dhaif, mereka yang terlantar perlukan bantuan, dan kita cuba buat kajian secepat mungkin untuk memberikan agihan. Jadi Mawib ingin menjadi peneraju dalam kerja-kerja kebajikan yang bertitik tolak kepada zakat itu sendiri. Cuma kita harap masyarakat dapat juga membuka mata mereka bahawa banyak agensi kebajikan dalam masyarakat, dan kita harap semuanya dapat digabungkan, disatukan untuk membuat satu suara baru, gelombang baru. Kita kena bekerjasama dalam perkara kebajikan, bukan kita nak berlumba-lumba, nak banding-bandingkan satu dengan lain. Kerana kebajikan itu tidak ada alamat rumah, tidak ada address, tidak ada wajah, tidak ada platform. Kebajikan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena galas sama-sama. Semua orang yang mampu buat kebajikan,
kita ala-alukan, tetapi Mawib sebagai agensi yang paling besar di Kuala Lumpur dan Labuan dan Putrajaya, kita akan menerajui, kita akan menjadikan misi dan visi Mawib itu ada dalam setiap petak kehidupan di kawasan Kuala Lumpur ini dan juga di kawasan-kawasan yang di bawah kawalan kita. Itu dia komitmen Mawib yang turut meraihkan segala bentuk usaha-usaha memberi kebaikan dan bantuan kepada masyarakat. Datuk, akhir sekali Datuk, harapan Datuk ialah bukan jawatan besar ni, berat ni. Tanggungjawab Datuk. Memang harapan tu tinggi, tapi saya kena pertamanya bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat manusia, tidak boleh kita percaya diri kita. Kita kena percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Dan Allah lah sumber kekuatan. Betul. Yang keduanya, Mawib ini lebih dikenali sebagai Baitul Mal, iaitu kutip zakat dan bagi zakat. Jadi saya nak bawa satu pendekatan baru. Seperti seekor burung, ada dua sayap, dua kepaknya. Sayap yang pertama adalah kewangan. Kita kutip zakat, kita agihkan zakat. Sayap yang kedua adalah sayap dakwah. Kita nak sebarluaskan dakwah yang bentuk yang tersusun dan seumpamanya. Yang ketiganya adalah kerjasama kita dengan pihak NGO. InsyaAllah dalam polisi Mawib yang baru, kita akan meramaikan dan juga mengeratkan macam PPP, Public Private Partnership dalam kerajaan. Dan konteks ini mungkin Mawib dengan NGO sahabat dan rakan kita. Bukan kewangan tetapi kerjasama tenaga, kepakaran dan juga sukarelawan yang mereka ada, kekuatan mereka ada dalam masyarakat. Mereka berada dalam semua masyarakat, kita nak libat uruskan dengan mereka. Yang keempat sekali, insya-Allah kita cuba nak lancarkan satu skim yang kita namakan Matawang Social Mawib. Social currency Mawib. Maknanya kita buka peluang pada rakyat untuk tampil ke hadapan, menyumbang. Sebab Mawib tidak boleh buat segala-galanya. Jadi mereka menyumbang dengan tenaga mereka, masa mereka, kepakaran mereka. Mereka boleh claim daripada kita Matawang Mawib, Matawang Sosial. Yang tidak ada nilai kewangan, tapi nilai dari segi pulangan secara in-kind. Mereka dapat rawatan percuma di Pusrawi contohnya. Kalau ada kematian, mereka mendapat urusan jenazah. Dan mereka juga boleh pindahkan matawang ini kepada orang lain. Kalau mereka dah kaya, dah banyak bantu kita, mereka ada kredit katakan 1,000 matawang dinar, katakan dinar Mawib ini boleh dibagi pada orang lain untuk mendapat faedah. Dan kita akan memberikan satu pencerahan di masa hadapan bagaimana matawang sosial ini dapat dijadikan matawang Mawib yang mungkin pertama di dunia. Sebab begini Adi, we cannot do everything. Kita tak mampu kita lakukan. Jadi kita galakkan masyarakat bersama kita, komuniti kita, tapi kita bagi keimbuhan secara matawang sosial Mawib yang mereka boleh pertamanya gunakan balik di masa hadapan secara imbuhan yang berbentuk bukan kewangan. Yang kedua juga mereka boleh transfer kepada orang-orang lain yang lebih layak menerima matawang ini di masa hadapan. Jadi kita createkan gelombang kebajikan dalam masyarakat. Itulah semangat agama kita, iaitu memberikan reward kepada orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan. InsyaAllah, insyaAllah. Menarik sekali. Itu mungkin satu inovasi yang mungkin Datuk kata tadi mungkin pertama di dunia. Sama-sama kita nantikan insyaAllah. Moga terlaksana. Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan tahniah sekali lagi. Pada pagi ini. Alhamdulillah. Itu dia para penonton, visi dan misi serta matlamat yang disuarakan oleh pengerusi Mawib sendiri, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Okey, baik para penonton, selesai bersama Mawib. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Assalamualaikum.